الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita menunaikan salat fardu maghrib. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berhimpun di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian hadis daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, telah sekian lama kita tak bersua, kira-kira 6 hingga 7 bulan lah, disebabkan oleh PKP, PKPP, dan alhamdulillah pada malam ni dapat kita berjumpa sekali lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatlah saya perasan ya beberapa perbezaan yang besar juga dengan kapet barunya, masya-Allah, dengan dinding yang dah diganti dengan sliding, masya-Allah. Mikrofon pun baru ke? Speaker pun baru ke? Tak. Bunyi macam bergema, macam sedap je kan ya. Mungkin sebab dah lama kot tak berkuliah di sini, masya-Allah kan. Masjid Kampung Rincing Hulu kan, masjid yang sangat selesa, masya-Allah, dengan kapet yang tebal. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian hadis daripada bab yang ke-11. Nampaknya masih baru juga daripada kitab ini. Bab yang ke-11 iaitu bab majaa fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membicarakan tentang selipar ataupun sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekadar untuk kita ulang kaji saja. Buku yang berada di tangan saya ni namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan dia ada banyak cetakan. Mana-mana pun bagus insya-Allah. Cuma bila disebut kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, syama'il itu sendiri berarti kesempurnaan. Al-Muhammadiyah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya kalau orang tanya pada kita, kamu belajar apa malam tadi? Kita pun sebut, kena tahulah sebut nama kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bahkan kalau di negara kita ni lah, ataupun di kebanyakan tempat, kalau orang sebut Syama'il, tu kitab apa tu? Ni kitab Syama'il. Orang dah tahu bahawa ia merujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, ataupun nama asalnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya kitab Syama'il itu cerita tentang apa, maka kita katakan kitab Syama'il ini adalah himpunan hadis-hadis. Di dalam kitab ini adalah himpunan hadis-hadis saja yang dikumpulkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ditanya kepada kita yang Syama'il itu maksudnya kesempurnaan kan? Kesempurnaan yang macam mana? Maka sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan jawab 3 kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling minimum pun kita sebutlah 3. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Di dalam kitab ini disebutkan tentang kesempurnaan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tegap orangnya, kuat orangnya, tampan orangnya, sempurna fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebab itulah bab yang pertama pun memang ceritakan tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada rambut baginda, mata baginda, hidung baginda, bibir baginda, gigi baginda, janggut baginda, bahu, bidang ataupun lebarnya, ya, bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan telapak tangan, sampailah ke telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan pertama, kita ini menceritakan tentang kesempurnaan fizikal luaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kesempurnaan akhlak. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang paling sempurna, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kalau bukan baginda memiliki akhlak yang paling mulia? Sebab tu sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berakhlak yang paling mulia, maka baginda ajarkan kepada kita supaya kita juga berakhlak mulia. Bahkan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, berkata, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Masya-Allah. Jadi dua kesempurnaan, kesempurnaan fizikal, luaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurna. Yang kedua, kesempurnaan dalaman, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurna. Bahkan yang ketiga apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Yang ketiga adalah kesempurnaan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa-siapa ibadah dia lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Yang paling sempurna ibadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, daripada 3 kesempurnaan itu, 2 daripadanya kena kita contohi, ya. 2 kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kita contohi, perlu kita ikut-ikut. Manakala yang satu lagi tak perlu kita contohi.
Apa dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang tak perlu kita contohi ataupun tak boleh pun kita nak contohi adalah fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh macam mana? Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam tu putih kemerah-merahan. Kulit kita coklat saja. Kita pun pergilah dekat hospital, kita buatlah kulit kita jadi warna putih kemerah-merahan tu, tak perlu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, begitulah juga hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mancung. Hidung kita tak mancung kan? Kita buatlah pembedahan untuk bagi mancungkan, tu tak perlu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Itu fizikal Rasulullah yang Allah jadikan paling sempurna untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang perlu kita contohi adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Manakala amalan-amalan yang lain pula kita juga contohi sebagaimana yang kita akan pelajari daripada bab yang ke-11 yang membicarakan tentang selipar ataupun sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekadar kita ulang balik apa yang kita dah belajar. Kita dah tahu bahawa bentuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai dua tali. Ya, ada dua tali. Maksudnya macam mana kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dekat depan itu sendiri, kalaulah contoh kita nak membayangkan selipar Jepun. Selipar Jepun kan satu saja daripada depan tu, kemudian satu ke kanan, satu ke kiri kan. Tetapi untuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada depan itu sahaja dah ada dua. Bukan satu macam selipar Jepun. Dia ada dua. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya memakai sandal yang tidak berbulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah memakai sepasang sandal yang bertampal dan berjahit, ya. Dan kita berhenti pada hadis yang ke 80. Hadis yang ke-80 kita berhenti ketika pertemuan yang terakhir lah. Itu pun berdasarkan kepada rakaman yang terakhir. Hadis yang ke-80 saya bacakan supaya kita boleh flashback balik insya-Allah. Hadis yang ke-80, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi atau la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma ataupun liyan'alhuma jami'an atau liyuhfihima atau liyakhla'huma jami'an, ya. Jadi kalau yang atau tu dia ada beberapa riwayat yang berbeza. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berjalan dengan sebelah sandal sahaja, hendaklah memakai ataupun melepaskan kedua-duanya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, selain daripada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Tirmizi, bentuk ataupun jenis sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan juga hadis-hadis tentang tata cara pemakaian sandal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis yang ke-80 ini menyebutkan bahawa janganlah salah seorang daripada kalian memakai sebelah sandal saja. Maksudnya contohlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, salah satu daripada sandal kita ataupun selipar kita terputus talinya. Contoh yang terputus tu tali yang sebelah kiri, tak boleh pakai lagi. Maka kita pakailah sebelah kanan, jalan-jalan, sebelah kaki ada selipar, sebelah kaki lagi tak ada selipar, sampailah ke rumah. Tak. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada memakai kedua-duanya ataupun menanggalkan kedua-duanya. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kerana di dalam hadis ini nak menunjukkan konsep adil. Adil walaupun terhadap anggota badan kita sendiri, tak melibatkan orang lain pun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau kita pakai sebelah sandal saja, tak menyakiti orang lain pun, yang sakit pun
kaki kita sendiri. Tetapi Rasulullah SAW nak mengajarkan kepada kita tentang konsep adil. Jangankan salah satu selesa manakala salah satu lagi sakit. Ya, itu kita boleh bayangkanlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau sebelah kanan saja pakai selipar, sedangkan sebelah kiri tu tak ada, terputus ke, hilang ke, masuk longkang ke, tak jumpa ke, kita pakai juga sebelah. Maka dekat situ tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita berjalan, yang kanan berjalan selesa, yang kiri berjalan sakit. Yang kanan selesa, yang kiri sakit. Yang kanan selesa, yang kiri sakit. Maka dekat situ ada konsep tidak adil lah. Kesian kaki kiri. Maka daripada hadis ini disebutkan kalau nak pakai, pakai dua-dua. Kalau tak, dua-dua tak pakai. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan begitu di dalam hadis ini. Manakala dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW juga ada tambah lagi dua perkara. Selain daripada selipar jangan pakai sebelah saja, ada lagi dua perkara yang jangan kamu lakukan. Apa dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Pertama, tentang rambut kita. Rasulullah SAW melarang seseorang itu dia mencukur sebahagian daripada kepalanya saja. Depan saja dicukur, belakang dia tak cukur. Ataupun kanan saja dicukur, kiri dia tak cukur. Rasulullah SAW mencegah perbuatan tersebut kerana berlaku ketidakadilan kepada kepala dia. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, apa dia? Apabila kamu duduk, baginda SAW melarang sekiranya sebahagian daripada badan kamu kena cahaya matahari panas, sedangkan sebahagian lagi tak kena cahaya matahari redup, kan? Baginda SAW larang duduk begitu. Sebab apa? Berlaku konsep ketidakadilan. Sebelah kanan panas, kena cahaya matahari, sebelah kiri tak kena pula. Tak. Baginda SAW sampaikan perkara begitu yang tak melibatkan orang lain pun. Islam mengajar kita supaya selalu berlaku adil. Manakala yang ketiga, tentang pemakaian selipar, kena dua-dua pakai, ya? Jangan pakai salah satu saja. Baik. Hadis yang ke-81 daripada Jabir radhiyallahu anhu melaporkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula, yakni rajula bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidah. Daripada Jabir melaporkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Ada dua perkara yang baginda larang menerusi hadis ini. Apa dia? Baginda melarang seseorang makan dengan tangan kiri ataupun berjalan dengan sebelah sandal saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, walaupun sebenarnya fokus hadis ini nak ceritakan tentang jangan pakai sandal sebelah saja, tetapi dalam masa yang sama baginda SAW melarang daripada makan dengan tangan kiri ataupun minum dengan tangan kiri. Kenapa? Kerana perbuatan itu sama seperti perbuatan syaitan, ya? Jadi janganlah mencontohi syaitan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, suka saya kongsi sikit cerita. Kalaulah kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pergi umrah atau pergi haji, kan, maka kita duduk tu di tanah Arab, suasana di negara Arab. Jadi dah tentulah perangai-perangai, ya, sikat-sikat kan berbeza-beza, kan. Jadi kalau di sana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita pergi ke kedai-kedai, kan, kemudian kita minum dengan tangan kiri, terus ditegur. Ya, terus ditegur. Dia katakan la. Ya, dia kata jangan. Ya. Jangan makan, jangan minum dengan tangan kiri. Dia akan terus tegur kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, budaya yang macam tu bagus. Budaya macam tu ditegur tu bagus, sebab dia tak nak kita melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita kadang-kadang nampak anak-anak kita ke, ya,
minum dengan tangan kiri, kita biar saja. Anak-anak buah kita ke, ataupun adik-beradik kita ke, keluarga kita ke, minum dengan tangan kiri, senyap saja. Janganlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebagaimana kita dah belajar hadisnya kan, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Maka bila kita tahu, first kali kita yang amalkan, jangan saya tak nak minum dengan tangan kiri. Begitu. Adapun kita tengok anak-anak kita ataupun siapa-siapa yang makan di sekeliling kita dengan tangan kiri, maka kita pun tegurlah baik-baik, ya. Minum dengan tangan kanan macam tu saja, ya. Kata jangan. Mungkin budaya kita tu tak adalah seganas, ya. Bukanlah kata ganas, tapi macam orang Arab tu dia tegur direct saja, ya. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teguran tu teguran yang berfaedah, yang baik, yang bagus untuk kita lakukannya. Kadang-kadang tegur yang macam tu yang buat kita terperanjat, lepas ni tak berani lagi nak minum dengan tangan kiri, macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu sekadar maklumat ataupun ilmu sampingan, ya. Yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga adalah berjalan dengan sebelah sandal. Baik. Kemudian kita belajar tentang cara pemakaian. Kita bila nak sarungkan kaki kita pada selipar, ada caranya ke? Ada, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ada cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya kalau kita amalkannya, maka kita dapat pahala sunnah, ya. Masya-Allah, ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang tanya, kenapa ini pun nak ikut sunnah, itu pun nak ikut sunnah, kan? Maka kita datangkan dengan dalil daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, sekiranya kamu cintakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalian sayangkan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah saya, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi orang yang sangat kuat mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat sayang pada Allah, maka kita contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita dapat? Yuhibbukumullah, Allah sayang pada kamu. Kita nak tak Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita? Kalau kita nak Allah sayang pada kita, maka kita kena contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan bila kita contohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita nak tak Allah sayang kita? Kita nak tak Allah ampunkan dosa-dosa kita? Maka caranya kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya daripada sudut akhlak baginda, terutamanya daripada sudut ibadah baginda. Dan kita juga akan mencontohi perbuatan-perbuatan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan belajar bagaimana baginda baring, bagaimana baginda makan, bagaimana baginda duduk, kan. Jadi semua tu kita akan belajar. Macam itulah kita dah belajar daripada kitab ini, kita akan amalkan insya-Allah. Baik. Hadis yang ke-82, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bishimal faltakun al-yumna ataupun al-yamin awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza'." Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kamu hendak memakai sandal, pakai selipar, kan dalam bahasa Melayu ni dia ada banyak. Kita panggil selipar, kita panggil kasut, kita panggil sepatu, kita panggil apa lagi, boot, kan? Banyak kan, capal dan sebagainya. Jadi bila mana seseorang hendak memakai sandal, mulakanlah dengan sebelah kanan. Masukkan
kaki kanan dulu. Dan apabila hendak melepaskannya, kita jalan. Bila dah sampai, bila kita nak menanggalkannya, mulakanlah dengan sebelah kiri dahulu. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, masa nak pakai, lepas ni kita balik, kita keluar daripada masjid, kita masukkan kaki kanan dulu, baru masuk kaki kiri. Kita pun jalan sampai dekat rumah kita. Bila dah sampai dekat pintu rumah kita, kita keluarkan kaki kiri dulu, barulah kita keluarkan kaki kanan. Macam tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sandal sebelah kanan hendaklah menjadi yang mula-mula dipakai. Mula-mula pakai kanan, dan yang terakhir dilepaskan. Sebab kita akan lepaskan kaki kiri dulu, barulah kita akan lepaskan kaki kanan. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan istilah kanan-kanan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suka kepada tayammunan. Tayammunan maksudnya memulakan banyak perkara dengan sebelah kanan. Dan di situlah para ulama menyebutkan bahawa kemuliaan kanan ataupun keutamaan kanan, sehingga kan kebanyakan perkara-perkara yang baik akan dimulakan dengan sebelah kanan, ya. Contohnya bila mana kita nak makan, kita akan makan dengan tangan kanan. Bila kita nak pakai baju, kita akan sarung dengan sebelah kanan. Bila kita nak pakai seluar, kita akan masuk kaki kanan. Bila kita nak sikat rambut kita, kita akan sikat sebelah kanan. Bila kita nak masuk ke dalam masjid, kita akan langkah dengan kaki kanan. Maksudnya baik-baik itu kebanyakannya kanan. Ada juga yang kita mulakan dengan kiri. Contohnya macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita masuk bilik air, kita masuk ke dalam toilet, kan? Kita akan masuk dengan kaki kiri dulu. Bila mana kita nak cebok, kita nak bersihkan diri kita, kan? Masa kita nak dah buang air, kita nak cebok tu, kita akan cebok dengan tangan kiri. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan yang semuanya kanan. Jadi kita kena tahu bila nak mulakan yang kanan dan bila nak menggunakan yang kiri. Dan para ulama menyebutkan secara umumnya, bila yang baik-baik, yang bagus-bagus tu kanan lah. Tapi bukan kata buang air tu tak baik, tandas tu tak baik, kan? Sampai kita tak nak gunakan, kita gunakan juga, ya. Cuma nak katakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh buat macam analogi lah, kan? Analogi, kan? Okey. Ni contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni tanah luar, kat luar masjid. Ini masjid. Okey, kan? Ini tanah biasa, ini masjid. Okey. Jadi tanah mana yang lagi mulia? Tanah yang biasa ke tanah masjid, kan? Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila tanah masjid lebih mulia ataupun masjid lah, kita akan masuk dengan yang kanan dulu. Okey. Bila mana kita keluar nanti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, mana yang lebih mulia? Luar ataupun masjid? Kan, masjid, kan? Jadi sebab itu bila kita keluar, maksudnya bukanlah kata tanah luar tu tak mulia. Mulia juga, cuma tanah biasa lah, kan? Maka bila kita tanah biasa tu, kita akan pijak dengan kaki kiri dulu. Macam itulah dia punya analogi, gambaran dia lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jadi selagi yang termampu kita mulakan dengan kanan, maka kita lakukanlah dia, ya. Yang bagusnya kalau kita boleh ingat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Okey. Hadis yang ke-83 daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu cuba. Maksud selalu cuba, maksudnya selalu memastikan baginda mendahulukan anggota kanan
apabila menyisir rambutnya, tarajjulihi. Sebab hadis tentang rambut Rasulullah, uban Rasulullah, cara baginda menyisir rambut, cara baginda memakai minyak rambut, semua dah lepas-lepas sebelum ni. Jadi bila mana diulang balik, baginda SAW akan cuba sedaya yang boleh untuk memulakan perbuatan baginda dengan sebelah kanan apabila menyisir rambut, apabila memakai sandal, dan ketika bersuci. Apa maksud ketika bersuci? Iaitu ketika mandi. Bila mandi akan basahkan sebelah kanan dahulu, akan siram air pada sebelah kanan dahulu. Begitulah juga ketika mana berwuduk, ya, ketika basuh tangan sebelah kanan dahulu, barulah tangan kiri. Bila nak basuh kaki, basuh kanan dahulu, barulah basuh kiri. Jadi baginda SAW mempraktiskan mendahulukan yang kanan. Baik, manakala hadis yang terakhir daripada bab sandal Rasulullah SAW adalah hadis yang ke-84 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa awwalu man aqada aqdan wahidan Uthman radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang ke-84 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sandal Abu Bakar dan sandal Umar radhiyallahu anhuma, ketiga-tiga mereka mempunyai dua tali qibal. Macam kita katakanlah tadi, satu di antara ibu jari dengan jari telunjuk yang kaki lah kat situ, manakala satu lagi dia datang daripada atas tu antara jari tengah dengan jari mana dia datang daripada dua macam ni lah. Dia ada dua daripada depan tu dua. Tapi kalau hari ni selipar Jepun kan satu saja kat sini kan. Tapi sandal tu dia ada dua macam tu. Manakala sandal Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama mengikatkan sandal dengan satu tali qibal saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini nak menunjukkan bahawa daripada dalam urusan harian yang macam tu, tidaklah kita meniru bulat-bulat apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh daripada sudut pakaian, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam, di antara pakaian baginda adalah rida dan izar. Rida dan izar tu adalah dua helai kain yang lepas, macam kain ihram, ya, yang kita tutup atas badan kita tu kan, yang kita pakai kain ihram tu yang kita tutup atas bahu kita dan tutup badan kita tu. Dalam kan tak ada apa-apa, tak ada singlet, tak ada t-shirt. Itu namanya rida. Manakala yang bawah pula kan kita tak pakai apa-apa dalam tu kan, kita sarungkan kain, itu namanya izar. Walaupun orang katakan ni sepasang kain ihram, kita pun tak tahu, pada satu kadang kita pakai yang tu bawah, yang ni atas, yang ni atas, yang ni bawah, kan kita tak kisah. Tapi bila kita letak dekat atas namanya rida. Bila kita duk ikat dan kita gulung-gulung tu, yang kat bawah tu namanya izar. Baik, itu di antara pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi daripada sudut pakaian, para ulama menyebutkan bahawa pakaian yang kita pakai itu adalah berdasarkan kepada uruf, kepada pakaian setempat. Bukanlah besok kita pergi pejabat kan, kita kata tahu Rasulullah pakai macam tu, kita besok pakai kain ihram kan pergi pejabat. Tak. Bila bab pakaian, dia adalah berdasarkan kepada uruf, kepada suasana ataupun situasi tempatan itu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya, bahkan harus saja kalau kita pakai selipar yang macam ni ke, yang macam tu ke, kasut yang macam ni ke, kasut yang macam tu ke, itu tidak ada masalah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bab yang membicarakan tentang sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sikit dalam bab yang ke-12, iaitu bab majaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bab yang membicarakan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu sekali lagi kita kena ulang balik bahawa bab yang membicarakan tentang kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada menceritakan tentang fizikal kasut itu, ada dua tali qibal, ada dua tali daripada hadapan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menjahitnya, kan. Jadi kita nak belajar juga apa yang harus kita contohi dalam banyak-banyak perkara. Ada dua perkara yang menjadi fokus lah. Yang pertama, jangan pakai salah satu saja. Jangan pakai salah satu saja, kemudian jalan. Manakala yang kedua yang kita kena ingat adalah apa dia? Kita hendaklah menyarum. Bila pakai tu start dengan kaki kanan terlebih dahulu. Bila dah jalan, bila dah sampai ke destinasi kita, maka kita akan cabutkan sebelah kiri dulu, barulah kita akan tanggalkan yang sebelah kanan, ya. Maka yang ini pun kita praktiskan juga, ya, kerana itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab yang ke-12 adalah bab yang membicarakan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Saya bacakan hadis dahulu, kemudian mungkin saya akan bagi sedikit penerangan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-85 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariq wa kana fassuhu habasyian." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak. Diperbuat daripada perak. Dan batu matanya adalah batu Abyssinia ataupun Habasyi daripada Habsyah. Hari ini Utopia di selatan Mesir, termasuk dalam benua Afrika. Kemudian ada penerangan dalam kitab saya ni macam nota kaki. Maksud batu matanya dari Abyssinia iaitu batu berharga daripada Abyssinia, iaitu batu akik atau manik, kerana bahan mineralnya terdapat di Yaman dan di Abyssinia. Dan ada yang berpendapat maksudnya ialah batu akik itu berwarna orang Abyssinia ataupun orang Habasyi, iaitu berwarna hitam. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, dalam syarah hadis para ulama menyebutkan tentang kalimah Habasyian. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai cincin fassuhu habasyian. Jadi dekat situ ada dua pandangan daripada para ulama. Pertama, disebutkan bahawa cincin baginda sallallahu alaihi wasallam tu perak saja, sedangkan design dia, corak dia tu adalah corak Habasyi, ya. Corak yang ada pada cincin baginda sallallahu alaihi wasallam tu bercorak Habasyi, sedangkan semuanya perak. Ada pula pandangan yang mengatakan bahawa cincin baginda sallallahu alaihi wasallam tu perak dan ada batu, cuma batu itu daripada Habasyah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sebentar untuk beri laluan kepada azan Isyak, kemudian kita akan sambung sedikit lagi daripada bab cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر Allah Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azirati kitabatu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian hadis daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Jadi hadis yang ke-85 menceritakan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya sebahagian para ulama menyebutkan dengan desain ataupun corak ataupun ukiran daripada Habsyah, sedangkan materialnya adalah daripada perak. Manakala sebahagian daripada para ulama juga menyebutkan bahawa materialnya adalah perak, sedangkan batunya adalah daripada Habsyah. Hadis yang ke-86, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melaporkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma melaporkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ataupun meminta dibuatkan sebentuk cincin daripada perak. Baginda menggunakan cincin itu sebagai cap mohor, bukan memakainya sebagai hiasan jari. Jadi di sini ada nota kaki cincin bercap mohor itu mula dibuat pada tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan lagi, ada dua hadis yang saya nak baca supaya kita dapat gambaran kenapa tidak disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memakai cincin terlebih awal. Saya bacakan hadis yang ke-87 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fassuhu minhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak, mata cincinnya juga dibuat daripada perak. Jadi sebab itu kita katakan pada hadis yang pertama tadi, ada yang menyebutkan bahawa Habasyian itu adalah batu, sedangkan ada hadis yang seperti ini menyebutkan bahawa ukirannya itu daripada perak. Ukirannya juga perak, cuma coraknya itu adalah desain daripada Habasyah. Hadis yang ke-88, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajami qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada penguasa negara asing,
Ada yang berkata kepada baginda, sesungguhnya bangsa asing itu tidak akan menerima surat melainkan surat yang bercop mohor. Oleh itu Rasulullah SAW pun meminta dibuatkan sebentuk cincin. Anas berkata, aku seolah-olah masih dapat membayangkan putihnya cincin itu di telapak tangan Rasulullah SAW. Baik, sebelum saya terangkan lagi, saya nak baca hadis yang ke-89 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun saturun wa rasulun saturun wallahi saturun. Ukiran cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tulisan Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris, dan Allah pada satu baris. Baik, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan daripada beberapa hadis ini, yang pertama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin atau minta dibuatkan cincin untuk baginda bermula pada tahun yang ke-6 atau ke-7 Hijrah. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kenapa pada waktu itu? Kerana tahun itu sebenarnya tahun yang ke-6 Hijrah adalah tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi dapat melaksanakan ibadah umrah di Makkah Al-Mukarramah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda pun menujulah ke Mekah. Cuma mereka berhenti di Hudaibiyah. Sebagaimana kita tahu, mereka tertahan di situ, tidak dapat masuk ke kota Mekah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyidina Uthman untuk berunding dengan mereka, lalu mereka pun menghantar wakil untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah, di mana dalam perjanjian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda tak boleh masuk Mekah pada tahun itu. Sedangkan mereka hanya boleh masuk pada tahun yang berikutnya. Setahun nanti baru boleh masuk semula, boleh datang semula. Kedua, disebutkan bahawa dalam tempoh itu adalah tempoh genjatan senjata. Tak boleh perang, tak boleh berbunuh dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Walaupun kisahnya panjang, saya ringkaskan. Baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dan baginda terus memulakan strategi yang berikutnya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam mula mengutuskan surat kepada kerajaan-kerajaan di luar sana, iaitu kerajaan di Habasyah, kerajaan di Rom, kerajaan di Parsi. Baginda sallallahu alaihi wasallam mula mengutuskan surat kepada mereka, berdakwah kepada mereka supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mana baginda nak utuskan surat tersebut, mereka dapati pada surat baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada cop mohor, tak ada tandalah. Jadi mereka berkata bahawa orang-orang asing ataupun dinasti-dinasti di Rom, di Habasyah, di Parsi, mereka tu takkan terima surat kalaulah surat itu tidak ada cop mohor. Maka daripada situlah bermulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya dibuatkan cincin untuk baginda sallallahu alaihi wasallam yang cop mohor itu ada 3 kalimah. Muhammadun satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Jadi dia 3 baris lah, satu kalimah, satu kalimah, satu kalimah, dan itulah yang dijadikan sebagai cop mohor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah baginda mengutuskan surat-surat tersebut kepada pembesar-pembesar di kerajaan Habasyah, kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Jadi itulah sebabnya baginda sallallahu alaihi wasallam meminta supaya dibuatkan cincin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis-hadis yang berikutnya insya-Allah kita
kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Masih lagi bicara tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sambung kepada bab yang berikutnya, iaitu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarungkan cincin itu ke jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang itu kita bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.